Rakan-rakan media, maaf atas kelambatan. Tadi saya berada bersama Presiden Parti dalam pertemuan mingguan. Hari ini saya disertai oleh Saudara Nik Nazmi, Setiausaha Pengelola Parti, dan Saudara Rizal, Pengurus Operasi Ibu Pejabat. Tujuan kami memanggil sidang media hari ini adalah untuk memaklumkan dari hal Kongres Nasional Tahunan Parti Keadilan. Parti Keadilan akan mengadakan Kongres Nasional Keadilan kali ke-15 pada 5 dan 6 Jun bertempat di Dewan Raja Muda Musa, Seksyen 7 Shah Alam. Angkatan Muda dan Wanita Keadilan akan mengadakan Kongres Nasional mereka secara serentak pada 5 Jun, manakala Keadilan Pusat akan mengadakan Kongres pada 6 Jun. Berbeza dengan Kongres sebelumnya yang diadakan 3 hari, Kongres kali ini hanya berlangsung 1 hari sahaja. Bagaimana formatnya? Kongres kali ini akan dikendalikan secara hybrid, iaitu kendalian secara maya dan secara fizikal di Dewan Raja Muda Musa. Keadilan menjangkakan 1,000 perwakilan sahaja yang akan dibolehkan hadir secara fizikal dari seluruh negara, dari 152 cabang dari seluruh Semenanjung. Itu bermaksud perwakilan dari Sabah dan Sarawak akan mengikuti Kongres secara atas talian. Hal ini adalah untuk tujuan mematuhi prosedur operasi standard yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga panduan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Saya telah menulis kepada Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara memaklumkan tentang Kongres Nasional yang akan diadakan. Saya juga telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan hal yang sama. Kongres tahun ini akan menumpukan kepada ucapan dasar Presiden Parti Datuk Seri Anwar yang akan diadakan pada 5 hari bulan Jun sebelah malam, dan pada 6 Jun perbahasan cuma akan menyentuh tentang satu usul sahaja, iaitu usul ucapan dasar Presiden. Daripada situ pembahas-pembahas negeri akan berbahas dalam usul ucapan dasar dan mengupasnya dari sudut kesihatan, ekonomi, politik dan isu-isu rakyat. Ya, jadi tak ada macam tahun-tahun sebelumnya ada usul ekonomi, usul agama, usul pendidikan, usul politik. Kali ini cuma satu usul sahaja. Tetapi pembahas akan berbahas mengikut segmen ekonomi, kesihatan, politik. Ya, kita sedia maklum dengan pandemik COVID yang sedang kita hadapi, kesan langsung kepada rakyat adalah dari segi ekonomi dan kesihatan. Jadi Kongres tahun ini akan memberikan tumpuan lebih kepada kedua-dua aspek ini ketika perbahasan perwakilan. Namun sebagai parti politik, sudah tentu perspektif politik juga akan disentuh oleh para pembahas dan perwakilan. Dan pada petang 6 hari bulan, kita akan membuat penggulungan oleh pimpinan. Manakala Kongres tahun-tahun sebelumnya, kita menjemput para perwakilan asing, kita menjemput duta-duta dari negara asing, tapi pada tahun ini Keadilan hanya menjemput pimpinan dari parti-parti sahabat, ya, khususnya dari DAP dan juga Amanah. Okey,
jemputan, tetamu jemputan. Tapi jemputan untuk media adalah seperti biasa, semua kemudahan kepada media akan kami sediakan mengikut kesesuaian dan keperluan. Kenyataan media hari ini adalah yang pertama memaklumkan tentang penganjuran Kongres Nasional Keadilan pada tahun ini yang mengangkat tema kami kali ini adalah pentas rakyat. Ya, saya nak bangun untuk pentas rakyat. Tema kongres kami adalah people centered lah. Kita fokus kepada rakyat. Ya, itu saja dalam perjalanan kongres kami pada kali ini. Okey, terima kasih. Oh, belum. Kiun Talk, mana punya ni? Media baru. Okey, baik. Pengarah kongres tahun ini adalah saudara Nick Nazmi, dan saya dengan saudara Nick akan menyambut soalan daripada media yang berkaitan dengan penganjuran kongres. Silakan. Silakan. Saya. Apakah kita nampak kongres 3 hari ada gaduh lah pada apa kan? Macam mana Datuk boleh beri jaminan buat ada referensi dalam PKS ni kan? Macam mana Datuk boleh beri jaminan insiden tak akan berlaku? Terima kasih. Yang bertanya sudah tentu merujuk kepada insiden yang terakhir berlaku di Melaka tempoh hari yang menyebabkan terpalit buat imej Parti Keadilan. Okey. Tapi pada kali ini sebagai Setiausaha Agung, saya dan pimpinan lain terus-terusan memberikan nasihat dan pandangan kepada pimpinan parti daripada negeri sampai kepada cabang. Dan kita dapati pada tahun ini perjalanan dia kalau nak nampak dia punya akibat dia pada kongres tu, dia boleh nampak di peringkat awal masa perjalanan mesyuarat agung tahunan di peringkat cabang. Tapi pada kali ini bila kami tamatkan tarikh tutup mesyuarat agung tahunan cabang pada 2 Mei semalam, semua cabang telah berjaya menjalankan mesyuarat agung tahunan cabang masing-masing, kecuali 2 atau 3 yang memohon supaya diberikan lebih panjang masa. Ya. Tapi kalau kita bandingkan 222 cabang, kalau 2 atau 3 sahaja yang tidak dapat sampai itu, maka kita anggap ini pencapaian yang cemerlang. Dan daripada laporan yang kami dapat tentang perjalanan MATC di cabang, kelihatannya anggota parti kali ini sangat fokus kepada pilihan raya, isu pembinaan kekuatan parti, isu-isu rakyat, dan kerana itu dia memberikan satu gambaran awal bahawa perjalanan Kongres Nasional kali ini tidak akan berlaku perkara-perkara yang seperti yang telah terjadi sebelumnya. Itu keyakinan yang saya boleh kongsi. Terima kasih. Ya. Datuk Seri, Hasim daripada Seri ini, berdasarkan soalan luar daripada Kongres ni tak? Sekejap, buat masa ni Kongres dulu. Dalam Kongres ni juga, adakah macam isu-isu, contoh katakan sebelum ini timbul isu bersama dengan UMNO, isu itu akan dibincangkan juga ke tak? Sebab mungkin hanya di bawah jelasan itu. Baik, terima kasih. Uniknya Kongres Parti Keadilan ni adalah bila kita buka kepada perbahasan daripada wakil negeri, pembahas wanita dan pembahas angkatan muda, kita benarkan mereka berbahas topik seluas langit dan bumi. Ya, bermaksud dia nak bahas apa dia bahaslah. Okey, lagipun ini Kongres Nasional tahunan dan mereka patut diberi ruang seluas-luasnya untuk memberikan pandangan, teguran, setuju, tak setuju. Mereka boleh
Jadi tidak ada sebab orang kata panduan, the do's and the don't, itu tak pernah menjadi amalan Parti Keadilan. Mereka boleh sebut apa saja. Ya, termasuklah perkara yang disoalkan tadi. Ada lagi? Tentang Kongres? Tak ada, tak ada. Apa Kongres Nasional? Bila? 5 dan 6 Jun. Di mana? Dewan Raja Muda Musa. Okey? Siapa perwakilan 1,000 orang? Ya, bagaimana penganjuran secara hybrid? So saya dah penuhi semua syarat pemberitaan dan penulisan berita. Okey? Okey, sekarang kalau ada yang tidak berkait dengan Kongres yang bersesuaian, saya respon. Silakan. Okey, soalan berkenaan dengan PC IGP baru-baru ni. Apa tu? IGP Tan Sri Oh ya. Madu. Okey. Okey, dia ada cakap dia ada quote dia cakap suruh SPRM masuk dalam isu berkenaan itu. Kita boleh nampak sampai hari ini dalam SPRM tak ada apa-apa tindakan lah yang kita boleh nampak. Apa komen Dato' Sri? Terima kasih. Kalau rakan-rakan media masih ingat, beberapa bulan yang lepas saya telah pun membuat kenyataan mewakili parti sebagai Setiausaha Agung. Saya sebut tentang istilah carrot and sticks dalam memberi komen terhadap fenomena menarik sokongan ahli parlimen, khususnya daripada pembangkang. Saya sebut. Okey. Daripada situ lagi, sebenarnya Parti Keadilan sedia maklum tentang wujudnya amalan. Kalau kamu nak ditarik sokongan, kaedahnya dua. Carrot, ditawarkan jawatan, ditawarkan peruntukan. Kemudian stick, dihantar lembaga hasil dalam negeri, dihantar SPRM, dihantar polis. Okey? Dan hasilnya kita pun sedia tahu. Baik. Pendirian keadilan lebih jelas apabila Datuk Seri Anwar sendiri berjumpa dengan Ketua Pengarah SPRM dan menyampaikan pendirian yang sama. Ya, menyampaikan juga beberapa maklumat dan kemudiannya menggesa supaya SPRM bertindak. Komen terbaru oleh IGP, bekas IGP, hari ini tamat kan, dah serah tongkat dia tadi. Ya, teguran terbaru dia bukanlah suatu yang baru buat kami. Ya, itu hanya mengukuh dan mengesahkan lagi kenyataan-kenyataan kami yang terdahulu. Ya, bola sekarang di kaki SPRM. Yang membuat pendedahan ini bukan calang-calang orang. Beliau adalah Ketua Polis Negara. Sebab itu, kalau SPRM memilih untuk berdiam diri, itu adalah satu yang malang buat negara kita. Macam disebut oleh Tan Sri Hamid, seolah-olah negara ini tidak ada undang-undang. Okey? Jadi, dalam perkara ini, kita suka menggesa untuk kesekian kali saja, agar SPRM segera bertindak. Ya, jika tidak, kepercayaan atau trust rakyat kepada institusi ini akan ikut terjejas. Okey, dan tindakan mereka tidak harus bersifat terpilih. Ya, tidak harus bersikap terpilih. Jadi kami lebih baik mengulangi gesaan supaya SPRM melakukan tindakan atau langkah sewajarnya daripada pendedahan ini. Jadi adakah macam siasatan juga perlu dilakukan ketika dalam tak dirapatkan tadi, sebab itu mungkin juga dilompak banjir. Gesaan kami tidak hanya untuk masa sekarang. Kami juga akui pada masa lepas, dalam tempoh 22 bulan, kita juga akui ada ahli-ahli Parlimen UMNO yang ikut menyertai parti komponen dalam Pakatan Harapan. Ya, kenyataan kami itu bersikap terbuka dan terpakai kepada semua dan pada sepanjang masa. Ya, sebab politik tak boleh dicemari dengan amalan seperti ini. Okey. Jadi menjawab soalan itu, ya, saya setuju. Ianya harus, kalau tindakan dan siasatan dibuat, tak boleh ikut tempoh masa. Ya, yang lepas, yang sekarang, yang akan datang. Ada lagi?
Selama tak buat PC ni kan. Jadi jawab pun sepatah-sepatah. Tak maaf. Tak berapa fasih dah sekali. Lama tak ceramah pun. Parlimen. Parlimen pun tak ada. Parlimen pun tak ada. Okey. Ada lagi? Rakan-rakan media, saya ucap terima kasih banyak ya di atas sokongan kehadiran pada hari ini. Terima kasih. Dan sekali lagi. Ya. Lagi sekali. Tadi tak ada. Siap ni. Ya, tengok dia. Selalu dia akhir sekali.